So macam mana? Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah kita dah live di FB dan juga live di Zoom lah. So insyaAllah kita boleh mulakan Ustaz. Pada sesi yang akhir tu kita berhenti pada bagaimana nak beriman dengan Asmaul Husna Ustaz. Ya kot. Saya pun tak ingat dah last kelas kita yang kat mana. Okay, Ustaz. Jadi saya terus mulakan macam mana Kak Syida? Ya. Saya terus mulakan macam mana? Silakan Ustaz, boleh mulakan dah. Dari recording semua dah, dari semua dah. Okey, silakan. Okay, baik, terima kasih pada Kak Syida. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjumpa, bertemu tuan-puan sekalian, bagi kita menyambung lagi tuan-puan sekalian kita punya perbincangan tentang Asma Allah Al-Husna. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak JAA kerana sudi bersabar dengan saya, dan minta maaf tuan-puan sekalian kerana bulan-bulan sebelum ini rasanya terakhir kita berjumpa bulan 11 tahun lepas. Bulan 11. Maksudnya 12, 1, 2, 3 bulan tertangguh tuan-puan sekalian atas kekangan jadual yang haywire tuan-puan sekalian masa sebelum ni. Jadi memang ada jadual yang sedia ada, tapi kadang sebab ada 2 orang urus jadual ni, kadang bila saya masukkan jadual, rupanya ada 1 jadual lagi dah masuk. Sebab ada 2 yang uruskan jadual ni tuan-puan sekalian. Jadi sebab itulah berlaku clash kadang-kadang yang menyebabkan saya terpaksa memilih ataupun melihat mana yang datang dulu untuk didahulukan dan dikemudiankan. Tapi tak apalah, alhamdulillah hari ini pula boleh, tetapi tak sempat untuk 1 jam setengah sebab nak bagi suara tu bertenang sedikit. Suara pun tak berapa nak keluar lagi tuan-puan sekalian. Saya harapkan tuan-puan sekalian juga doakan saya supaya kesihatan untuk suara ni dikembalikan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan tersebut insya-Allah. Baik, saya tak nak ambil masa yang panjang untuk kita bermukadimah. Saya nak terus kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi berkebetulan kita tak lama lagi nak masuk Ramadan, nak sambut Ramadan tuan-puan sekalian. Jadi saya memilih untuk nak bawa perspektif Asma Allah Al-Husna pada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Okay, pada ayat-ayat berkaitan dengan puasa. Sebab Kak Syida tanya saya, nak bawa ayat tentang Ramadan ke ataupun nak bawa tentang Asma Allah Al-Husna? Maka saya gabungkan dua-dua. So kita ambil perspektif Asma Allah Al-Husna digandingkan dengan cerita berkenaan dengan puasa tuan-puan sekalian insya-Allah. Jadi seperti biasa tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, saya akan bawa beberapa ayat tuan-puan sekalian. Basically kalau sempat insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah, kita akan bincang 4 ayat pada hari ini. Ada 4 ayat je. Ada 4 ayat kita akan bincang. Kalau tak sempat mungkin 2 lah. Saya tengok pada kesempatan masa yang ada lah insya-Allah. Baik, ayat pertama yang saya nak bincang dengan tuan-puan sekalian adalah daripada surah Al-Baqarah. Yang ni tuan-puan sekalian mungkin sudah maklum kot. Surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Saya boleh share screen ke Kak Syida? Boleh? Boleh? Okey, sekejap. Okey, saya share screen. Okey. So ayat pertama kita akan discuss, kita akan bincang adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 183. So tuan-puan sekalian dah boleh nampak ada dekat atas tu ayat-ayat kita akan discuss pada hari inilah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut dalam ayat 183,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, telah tertulis kepada kamu as-siyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah tertulis, yang telah termaktub atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ini bertakwa. Baik, ayat 183 ni adalah ayat yang common, yang selalu dibincangkan. Cuma saya tak nak bincang panjang ayat ini, dan sebab kalau kalau saya nak relatekan dengan Asmaul Husna sekalipun, ayat ini tidak kelihatan ada Asma Allah Al-Husna. Tidak ada. Cuma saya nak trigger up something. Dalam ayat ini, bila kita baca perkataan as-siyam dalam ayat ini bermaksud puasa lah. Puasa. Jadi nak kata puasa itu bermaksud apa tuan-puan sekalian? Kalau ikut secara istilah yang digariskan oleh para ulama tuan-puan sekalian, apa as-siyam? Wahwa al-imsak an al-akal wasyarab wal jima' min as-subh ila al-maghrib ma'an niyah. Apakah maksud dia? Puasa ini bermaksud menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh di siang hari daripada waktu subuh hinggalah waktu maghrib dengan niat. Yang ini disebutkan oleh tuan-puan sekalian dalam kitab Al-Misbahul Munir. Terjemahan ini disebutkan dalam kitab Al-Misbahul Munir berkenaan dengan puasa ni 3 benda kena tahan. Pertama, makan, minum dan berjima' di siang hari. Ini menurut Al-Misbahul Munir. Jadi tuan-puan sekalian, inilah yang selalu ataupun yang sering difahami tentang istilah puasa. Tapi pun begitu tuan-puan sekalian, bila kita baca Quran, bila kita bongkar dan kita kaji kalimah puasa ni tuan-puan sekalian, ada satu surah dalam Al-Quran bila sebut perkataan puasa, tapi dia tidak bermaksud seperti mana apa yang kita fahami tadi. Kan? Tadi Al-Baqarah 183 bila sebut siam dalam ayat ini, bermaksud tahan lapar dahaga lah basically. Tapi surah Maryam tuan-puan sekalian, surah Maryam ayat ke-26, ada juga disebut perkataan puasa. Tapi sauman dalam ayat ini tidak bermaksud menahan diri daripada lapar dan dahaga. Okay, kalau tuan-puan sekalian tengok surah Maryam ayat 26, kata Allah macam mana? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimal yawma insiya. Okey. So dalam terjemahan ini disebut maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala perkara yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar dia membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Jadi kalau tuan-puan sekalian perasan, ada nampak tak kesa ni? Ada benda-benda yang tengah bergerak ni, ada kan? Ni perkataan sauman ni. So kalau kita kata saum, siam itu sekadar berpuasa yang bermakna menahan diri daripada lapar dan dahaga, maka ada saja dalam Al-Quran menggunakan word yang sama tapi tidak bermaksud menahan lapar dan dahaga. Ada. Ada tuan-puan sekalian. Bahkan lagi surprising tuan-puan sekalian, dalam ayat yang sama yang mengandungi perkataan saum, ada cerita pasal kena makan, kena minum. Bercanggah terus tuan-puan sekalian. Kan, bercanggah terus. Tadi kita dok terjemah al-imsak anil akal wasyarab. Kena menahan daripada lapar dan dahaga. Tapi dalam ayat ni 26 surah Maryam, Allah kata fakuli washrabi. Kena makan. Ini ayat turun pada siapa tuan-puan sekalian? Ni ayat cerita pasal siapa? Ni ayat 26 surah Maryam ni. Ni ayat cerita pasal siapa ni? Pasal Maryam. Jadi tuan-puan sekalian, dalam kisah ini ayat 26 ini, ayat 26 ni dia datang setelah Allah minta Maryam alaihissalam menggoncangkan pokok kurma tu. Kalau tuan-puan sekalian tengok ayat sebelumnya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Masa tu diminta untuk goncangkan pokok kurma tu bergerak ke arah dia. Yang tu kita dah bincang tadabbur sebelum-sebelum ni lah tuan-puan sekalian. Satu perintah yang amat luar biasa kepada ibu pada seorang perempuan yang tengah menahan sakit contraction, yang nak melahirkan anak, tiba-tiba diminta untuk melakukan satu perkara yang melibatkan tenaga. Yang melibatkan ada satu tuntutan, iaitu Allah kata huzi ilaiki, kena goncang sampai nampak pokok tu bergerak ke arah kamu. Luar biasa perintah Allah dalam ayat 25 ni.
Dan lepas rutaban janiyah itu jatuh tuan-puan sekalian ke sisi Maryam, maka Allah suruh Maryam untuk makan dan minum. Dan dengan rutaban janiyah itu juga kata Allah wa qarri aina, akan tenang hati dia. Cuma kalau tuan-puan sekalian perasan dalam ayat 26 ni, bila Allah sebut perkataan sauman, ada Allah sebut namanya dekat sini. Perasan tak? Tadi Al-Baqarah kita tak jumpa bila Allah sebut perkataan siam dalam ayat ini Allah sebut nama dia. Yang kita fahami menahan lapar dan dahaga tu. Tapi bila sebut sauman dalam ayat ini, ada perkataan Ar-Rahman. Okay, saya lupa nak terjemah kepada tuan-puan sekalian. Sauman dalam ayat ini maksud dia apa? Surah Maryam ni. Sauman dalam ayat ini bermaksud membisu. Ataupun in Arabic kita sebut sebagai as-samtu. Sad, mim, ta. As-samtu. Pernah dengar tak hadis berkenaan dengan orang yang beriman? Kalau dia beriman kepada Allah tu, dia ini akan bercakap perkara yang baik ataupun dia diam. Falyaqul khaira aw yasmut. Yasmut tu, perkataan yasmut itu tuan-puan sekalian adalah as-samtu. Jadi sauman dalam ayat ini bermaksud as-samtu. As-samtu bermaksud diam. Tapi as-samtu dia beza dengan as-sakt ataupun as-sukut. As-sukut pun diam, as-samtu pun diam. Tapi apa beza di antara sukut dengan samut ataupun as-samt? Apa beza dia? Kalau sukut ataupun kalau ustazah kita dekat kelas kafar kecil-kecil dulu tuan-puan sekalian, bila kita bising kat dalam kelas, ustazah kita akan minta kita cakap apa? Uskut. Dia akan sebut kita uskut. Jangan cakap bising kan, dia kata diam. Dia akan kata uskut. Kenapa tak sebut apa ismut ataupun usmut? Kenapa tak sebut usmut? Perkataan itu maksudnya juga diam, minta diam. Jadi apa beza dia? Kalau uskut ataupun sakata, uskut ini bermaksud diam seketika. Diam seketika. Dia diam yang tidak total ataupun diam yang seketika. Sebab itu tuan-puan sekalian pernah dengar tak hukum tajwid namanya saktah? Saktah kan? So saktah ni kan kita diam sekejap tapi tak dibenarkan ambil nafas. Kan? Kita baca, kita berhenti sekejap. Macam mana surah Yasin tu ayat dia? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kan? So dalam ayat itu kita dituntut untuk tidak mengambil nafas. Kita saktah sekejap. Saktah. Okey? Jadi kita berhenti seketika. So uskut ataupun sakata bermaksud berhenti seketika ataupun berhenti yang tidak total. Sebab itu bila kita ditegur oleh ustazah untuk dikatakan untuk uskut, untuk diam, kita mungkin diam dekat mulut kita lepas kena tegur. Tapi hati kita diam sama tak tuan-puan sekalian masa tu? Oh, hati kita memberontak masa tu. Kita akan kata dalam hati tuan-puan sekalian, ustazah ni nak cakap sikit pun tak boleh. Kan? Kita marah ustazah bahasa Arab kita. Nak cakap sekejap pun tak boleh. Kita marah. So nak katanya kita mungkin diam dekat sini. Tapi hati tak diam. Hati tak diam tuan-puan sekalian. So kalau diam dekat sini tapi hati tak diam, itu adalah sakta ataupun sukut. Okay, sukut. Tapi kalau as-samtu, dia lawan kepada as-sukut. Iaitu as-samtu adalah dia diam dekat sini dan dalam masa yang sama dia diam dekat sini. Diam sini dan diam dekat sini. Diam dekat mulut dan diam juga dekat hati. Itu as-samtu. So bila Maryam diminta oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman untuk mengatakan kepada orang-orang yang nak bercakap dengan dia, dia kata aku bernazar, diam membisu. So maksudnya dia diam dekat sini dan dia diam dekat sini. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, contoh kalau kita nak diam kata tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita mungkin diam dekat mulut tapi dekat dalam hati tu kita rasa macam aku nak tegur dah dia, aku nak cakap dah dengan dia, kan? Kadang-kadang kita mungkin diam, kita kata ustaz saya tak mengumpat, ustaz saya diam. Tapi dalam hati ni ya Allah seronoknya mengumpat ni. Itu bukan samtu. Itu bukan samtu. Jadi saya nampak ada satu lagi hikmah yang sangat besar tuan-puan sekalian berkaitan dengan puasa yang kita akan lalu tak lama lagi dah, 2 hari lagi. Maka rupa-rupanya di samping kita tahan lapar dan dahaga, puasa tu sendiri falsafahnya adalah kita belajar untuk berdiam diri dengan sediam-diamnya. Inilah waktu terbaik untuk kita memaknakan ataupun kita cuba untuk didik hati kita supaya tidak bercakap perkara-perkara yang tidak bagus. Kadang-kadang kan dia dalam keadaan struggle, saya tak nak mengumpat, saya tak nak mencela, saya tak nak buat perkara-perkara yang tak bagus. Saya tak nak sebut perkara-perkara yang tak bagus. Tapi bila tiba masa tuan-puan sekalian, dia berhadapan dengan situasi, dia ada peluang untuk cakap benda yang tak bagus, dia diam kat sini. Tapi dekat hati, Masya Allah. Seronoknya dapat join sekaki orang mengumpat ni. Ini seronoknya kalau kau boleh bagi stepik kat muka orang ni, celaan yang aku rasa nak bagi sekarang.
Nampak tak? Rupa-rupanya puasa ini dia bukan sekadar perjuangan perut. Bukan perjuangan untuk tahan lapar dan dahaga. Bukan perjuangan tekak. Tapi dia adalah perjuangan hati. Tuan-tuan sekalian. Perjuangan hati. Jadi waktu Allah sebut perjuangan tekak dengan perut ni tuan-tuan sekalian, tak ada nama Allah kat sini. Sebab untuk perjuangan tekak dengan perut. Tuan-tuan sekalian faham tak? Perjuangan tekak dengan perut ni. Maksudnya lapar dan dahaga lah. Perjuangan tekak dengan perut ni ramai orang boleh buat. Ramai orang boleh buat. Hatta orang yang tidak beragama Islam, yang tidak mempercayai tentang puasa sekalipun, bila tiba mai, contoh Kak Liza kebetulan dekat hospital kan, tapi tidak sampai critical ni, insya-Allah mudah-mudahan. Contoh ada setengah-setengah orang ni tuan-puan sekalian, dia kena buat operation. Lalu doktor kadang-kadang untuk operation tertentu tuan-puan sekalian, dia akan suruh apa untuk orang yang nak operate tu? Dia akan suruh apa? Puasa kan? Jadi mungkin selama ni dia adalah penentang kuat kepada puasa, tapi sebab doktor suruh kau kena puasa sebab esok nak operation. Sehari kena puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. Adalah faktor tertentu. Saya pun tak sempat tanya isteri saya. Kenapa tak makan dan minum? Saya lupa nak tanya. Kan? Jadi nak kata tuan-puan sekalian, ada orang boleh berpuasa. Perjuangan tekak dengan perut ni, orang boleh buat. So Allah bagi tahu, okey tak apa, yang tu kudrat manusia ramai orang boleh buat untuk jaga tekak dengan perut. Sebab tu kita tak nampak tuan-puan sekalian, ada nama Allah muncul dekat situ. Dekat dalam cerita pasal puasa, yang tahan lapar dengan dahaga. Tapi bila perjuangan hati tuan-puan sekalian, untuk diam dekat sini dan diam dekat sini, Allah letak nama dia dekat sini. Ni. Allah letak namanya Ar-Rahman dekat situ. Maka apa maksudnya? Apa yang kita boleh faham? Maksudnya, perjuangan hati ni tuan-puan sekalian, manusia memang tak boleh handle sendiri. Manusia tak boleh handle sendiri dengan kudrat dia. Dia tak boleh nak jaga hati dia itu sendiri. Dan menariknya, walaupun ada perkataan ini nazar tu, kalau ikutkan nazar ni kuat dah tuan-puan sekalian. Dia letakkan satu akur janji. Ini adalah kekuatan yang muncul daripada manusia yang dia kata aku nak bernazar. Tapi Allah tahu tuan-puan sekalian, manusia ni bernazarlah macam mana sekalipun, kalau aku tak tolong dia dalam menguatkan hati dia untuk mempertahankan nazarnya, dia takkan mampu buat benda tu. Perjuangan hati ni memang kita kena libatkan Allah Azza wa Jal dengan sangat-sangat orang kata benda maksimum. Kita kena libatkan Allah at the full potential al-maximum pada waktu ini tuan-puan sekalian. Hati ni benda yang kita tak boleh nak urus sendiri tuan-puan sekalian. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bila kita nak berhadapan dengan satu penyakit hati, kita tuan-puan sekalian dalam surah An-Nas melibatkan lebih daripada satu nama Allah. Dalam surah Al-Falaq ada 4 keburukan yang datang daripada eksternal, yang datang daripada luaran tuan-puan sekalian. Kita cuma sebut kul a'udzu birabbil falaq. Satu je nama Allah dekat situ. Patut kita sebut keburukan-keburukan yang kita nak minta berlindung. Min syarri ma khalaq, syarri ghasikin idza waqab, syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Untuk 4 keburukan dalam surah Al-Falaq, kita minta berlindung dengan satu je nama Allah, Rabbil Falaq. Rabbil Falaq. Tapi untuk surah An-Nas ada satu je keburukan. Satu je keburukan. Dan keburukan itu datang daripada internal, datang daripada dalam kita tuan-puan sekalian, iaitu syarril waswasil khannas. Itu melibatkan apa? Hati tak tuan-puan sekalian? Syarril waswasil khannas. Melibatkan hati tak? Melibatkan hati. Tapi untuk maklumat tuan-puan sekalian, untuk satu urusan hati ni, untuk satu masalah hati ni tuan-puan sekalian, kita bawa masuk 3 nama Allah nak minta berlindung dengan satu masalah hati saja. It shows that hati ni memang satu babak pengurusan yang memang perlu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat Allah, nama Allah kita heret untuk kita nak minta berlindung daripada satu je. Sebab itu ini sekarang ni nazar ni dekat sini, dekat hati. Untuk berkata, untuk mendiamkan diri dekat mulut dan diamkan dekat hati, ini perjuangan hati juga. Maka Allah kata lirrahman. Maka tahulah kita kena minta apa? Kita kena minta kena minta apa daripada Allah untuk kita diberi kekuatan hati. Rupa-rupanya dengan Ar-Rahman tuan-puan sekalian, kita akan mendapat kekuatan hati ni tuan-puan sekalian. So sifat Ar-Rahman itu Allah akan memberikan kekuatan hati. Dan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran memperlihatkan orang-orang yang mendapat Ar-Rahman daripada Allah memang kuat hati dia. Memang kuat jiwa dia. Contoh, tuan-puan sekalian, pemuda Al-Kahfi, sewaktu dia melarikan diri daripada dikejar oleh raja
Dan pada waktu itu konco-konco raja yang nak tangkap dia, nak bunuh dia tuan-puan sekalian. Kita semua tahu bila orang tengah larikan diri ni, benda yang paling dia nak adalah sebuah keselamatan dan tidak ditangkap. Betul? Kalau kita ada chance, ada peluang untuk berdoa kepada Allah, nescaya kalau kita lah orang yang dikejar itu, kita akan minta, ya Allah please save me. Selamatkan saya. Tetapi tuan-puan sekalian, punyalah Allah Subhanahu Wa Taala ni menggambarkan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran dan mendapat rahmat daripada Allah, hidup dia akan tenang, hati dia akan tenang. Dia tak akan banyak berbunyi dekat hati dia. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab itulah bila dia bertenang, walaupun dikejar dia tak kalut, dan bila dia bertenang dia tahu doa apa yang paling dia nak sekali minta pada Allah sewaktu dia dikejar oleh musuh. Sebab itu kita dengar doa pemuda Al-Kahfi, dia minta apa tuan-puan sekalian sewaktu dikejar? Rabbana atina min ladunka rahmah. So urusan hati ni, nak tenangkan hati ni memang kena minta bantuan Ar-Rahman. Kena minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dengan rahmat itu kita mendapat rasyad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal nak tuan-puan sekalian? Dan tanda ketenangan selepas dapat Ar-Rahman tu tuan-puan sekalian, mendapat rahmat daripada Allah, dia boleh tidur. Betul tak tuan-puan sekalian? Orang tak tenang tuan-puan sekalian boleh tidur tak? Mana boleh tidur? Betul kan Kak Liza? Tidur ke tidur? Tidur. Tidur. Mana boleh tidur? Orang tak tenang ni tuan-puan sekalian, mana boleh tidur? Dia akan sentiasa duk fikir tuan-puan sekalian, apa benda ni? Dia overthinking setiap malam. Ada je perkara yang meragut dia punya ketenangan dia setiap malam. Dia berjaga, dia awake, terlalu overthinking dan sebagainya tuan-puan sekalian. Ini dia. So tanda ketenangan yang telah Allah berikan punca daripada Ar-Rahman itu tadi, maka boleh tidur dia. Bukan satu hari, bukan separuh hari, 309 tahun. Masya Allah. Ini ketenangan hati yang Allah beri bila Allah bagi Ar-Rahman. Apa contoh lain lagi tuan-puan sekalian? Macam Nabi Ayub AS. Again, kita nak berbicara tentang Ar-Rahman. Waktu Nabi Ayub sakit, tuan-puan sekalian, waktu Nabi Ayub sakit, orang sakit ni, waktu di tengah sakit, kita tahu dah kalau ada peluang untuk berdoa kepada Allah, dia nak minta sembuhnya. Kak Liza macam mana Kak Liza? Kak Liza kena menyakat ini sebab nampak background ward di belakang tu. Kan? Kerana kalau tengah sakit tuan-puan sekalian, benda kita nak minta selalu, ya Allah sembuhkan aku, isfini kan. Tapi cuba tengok tuan-puan sekalian. Nabi Ayub tahu pada orang yang sakit ni, dia bukan sekadar berperang dengan sakit fizikal. Tapi dia tahu orang yang sakit ni dia berperang dengan hati juga. Kan? Dia duk fikir, tak boleh kerja hari ni, macam mana nak cari rezeki. Kan? Hari ni tak boleh jumpa dengan orang, macam mana ni. Tak tenang, tak jumpa dengan orang. Kan? Tak boleh nak berjalan macam biasa, tak tenang dia. Hati tu, ketenangan tu diragut. Maka Nabi Ayub AS, dia tahu daripada sebuah kesakitan, memang betul semua orang nak sembuh daripada sakit fizikal itu, tetapi dia tahu ketenangan jiwa tu lagi penting. Kalau aku sakit, tapi kalau aku tenang jiwa, itu lagi baik daripada aku sakit tapi aku tak tenang jiwa. Dia menambahkan lagi kesakitan. Lalu sebab itulah Nabi Ayub AS doanya tuan-puan sekalian, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dia sebut rahmat Allah tu tuan-puan sekalian. Sebab dia tahu dah, dengan rahmat Allah ni aku akan tenang. Hati aku ni akan dijaga. Jadi tuan-puan sekalian, kita akan melalui Ramadan berapa hari? 30 hari. 30 hari tuan-puan sekalian, kita akan masuk training untuk nak jaga hati dengan sauman itu. Menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan menahan diri dekat sini, dekat mulut, dan menahan diri dekat hati sama. Patutnya orang yang graduate 30 hari Ramadan dengan memahami puasa punya falsafah ni dengan betul from the perspective of Al-Quran, sepatutnya lepas 30 hari puasa tuan-puan sekalian, bila tiba hari kemenangan hari raya, dia takkan berkumpul dengan sanak saudara dan memperbanyakkan sembang-sembang yang sia-sia. Dia tak akan perbanyakkan dengan sembang-sembang yang akan mengumpat pasal orang lain. Dia tak akan mudah ada pandangan-pandangan buruk kepada orang lain. Allah, orang ni bagi RM5 je, orang ni bagi RM2 je. Dia takkan ada perasaan sebegitu. Dia takkan ada perasaan itu. Dia takkan mudah mencela orang pakai baju. Lah, kau pakai baju raya tahun lepas ke? Dia takkan mudah mencela perkara begitu. Tapi per hari raya pertama, kita akan nampak ramai sangat orang ada masalah hati. Kenapa? Ni hari
Patutnya hari kemenangan kita mendapat satu CJ graduation, kamu telah ditarbiah hati kamu selama 30 hari. Kamu telah dilatih tentang falsafah puasa dengan falsafah yang sebenar. Tapi mana pi? Hari-hari yang pertama tu. Di sinilah hari kita akan nampak masalah hati banyak, tuan-puan sekalian. Bersaing, tuan-puan sekalian. Oh, orang sana duk jamu sate, kita tak tenang duduk, kita nak bagi lebih daripada sate. Hari-hari pertama. Kan? Orang ni duk jamu nasi Arab, oh kita nak bagi nasi Pakistan pula. Contoh. Tak boleh. Hati kita ni makin sakit. Kan tuan-puan sekalian, hati kita banyak yang berpenyakit di hari-hari yang pertama. Jadi tuan-puan sekalian, so, macam mana? Tak bolehlah begitu an-nurun. An-nurun ke an-nuran? Kan? Sebab tu malah berkumpul ni perlu. Sebab satu lagi falsafah Ramadan ni tuan-puan sekalian adalah connect with Al-Quran, connect with people. Sebab hudal linnas itu bermaksud kita menghubungkan diri dengan Al-Quran, dan dengan banyaknya hubungan kita dengan Al-Quran, kita akan memperbanyakkan hubungan dengan manusia. Kan? Memperbaiki hubungan dengan Al-Quran akan memperbaiki hubungan dengan manusia. Ramadan itu sendiri memberikan falsafah, kita akan banyak menyantuni manusia. Hudal linnas itu adalah simbolik kepada menyantuni manusia juga. Bukan kita sekadar menyantuni Al-Quran, dapatkan guidance, lepas tu kita duduk diam je kat rumah. Tak boleh. Betul lah tuan-puan sekalian, malah berkumpul orang ramai itu mungkin ada sebab-sebab tertentu, sebab ada mungkin mafsadat yang lagi besar. Tapi tuan-puan sekalian, kita kena belajarlah. Yang masalah, kita tak boleh nak kawal orang punya mulut. Tak boleh nak kawal orang, tuan-puan sekalian. Tapi kita boleh kawal diri kita. Kan kita boleh kawal diri kita. So, berkumpul tu tak salah. Yang salah tu kadang-kadang kita yang mudah nak terjebak. Itu yang salah. Mudah nak terjebak. Okay? Puan Sariza pun ada juga kat sini. Kan orang-orang piman-piman kat situ juga. Orang-orang ni. Okey. Ada mula dah rasa tekak tu. Okey, sambung. Jadi tuan-puan sekalian, dalam ayat ni, so cuba tengok balik. Saya nak kembali pada surah Maryam tadi. So bila Allah kata lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. So sebab itulah dikatakan sauman ini dalam ayat ini tidak merujuk kepada puasa tahan lapar dan dahaga, tapi dia merujuk kepada apa tuan-puan sekalian? Dia merujuk kepada jaga mulut, jaga hati. Ini juga tarbiyah yang kita nak buat tuan-puan sekalian Ramadan ni. Cuba duk jaga tuan-puan sekalian mulut dengan hati kita. Boleh tak? So ini antara poin pertama saya nak kongsikan dengan tuan-puan sekalian. Okay? So ada makna lain puasa tu di samping tahan lapar dan dahaga. So itu pertama. Yang seterusnya tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang lagi satu lagi surah, iaitu tuan-puan sekalian surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Tuan-puan sekalian, ada orang bila dia nampak ayat 35 ataupun ayat sebegini rupa, dia dah mula kalut dah tuan-puan sekalian. Dia kalut sebab apa? Ustaz, dan kenapa nak baca panjang macam ni? Kan ada dia kalut sebab nak fikir nafas dia panjang tak panjang. Tapi ada juga kalut Allah. Belik lidah nak sebut ayat ni. Innal muslimina muslimati mu'minina wal mu'minati. Kan? Lepas tu wal qanitina wal qanitati. Kan ada orang dia duduk kalut sungguh dengan ayat-ayat macam ni. Kan dia macam ada lawan dia, ada muzakkar, ada muannas, ada muzakkar, ada muannas, ada muzakkar, ada muannas. Ada laki ada perempuan, laki ada perempuan. Dia kalut sungguh dengan ayat macam ni. Tapi tuan-puan sekalian, jom kita tengok ayat ni satu persatu. Allah mulakan auzubillahi minasyaitanir rajim ayat 35 surah Al-Ahzab. Allah kata innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujahum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah kata apa ni? Panjang ni. Kita mulakan dengan Allah kata sesungguhnya orang-orang yang muslim lelaki dan orang-orang muslim yang perempuan. Dan begitu juga orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan. Dan seterusnya tuan-puan sekalian al-qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat lelaki dan orang-orang yang taat perempuan. Was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang benar lelaki dan orang-orang yang benar perempuan. As-sabirina was-sabirat, orang yang sabar lelaki, orang sabar perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang tunduk lelaki, orang tunduk perempuan. Sabar tuan-puan sekalian, sabar tu. Kerana tuan-puan sekalian kena follow je.
Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang sedekah lelaki, orang yang sedekah perempuan. Was-saimina was-saimat. Yang ni barulah sampai pada ayat yang kita nak bincang. Orang-orang yang puasa dengan lelaki dan orang-orang yang puasa perempuan. Okey. Tuan-puan sekalian, bila kita baca ayat ni, untuk nak jumpa tentang puasa ni tuan-puan sekalian, ada banyak sangat sifat-sifat kita kena lalu dulu. Ada banyak sifat ni. Dan boleh saya katakan tuan-puan sekalian, as-saimina was-saimat ni, dia berada dekat ujung-ujung juga ayat ni. Ujung-ujung jugalah ayat ni tuan-puan sekalian. Sebab lepas daripada saimina was-saimat ni tuan-puan sekalian, ada dua golongan lagi Allah sebut. Maksudnya dia di tangga yang ketiga terakhir. Tuan-puan sekalian, sebenarnya Allah buat kesimpulan untuk orang-orang ini ada maghfirah, ada ajran azimah. Ada keampunan, adanya pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katanya tuan-puan sekalian, dia berada di tangga tiga terakhir diperkenalkan oleh Allah. Dan di sini seolah-olah tuan-puan sekalian Allah memberi isyarat tartib kepada kita. Tahu tak isyarat tu tartib? Satu isyarat tentang susunan. Dia macam susunan yang boleh menggambarkan tangga-tangga pendakian orang-orang yang beriman. Dia boleh jadi tangga, boleh difahami begitu. Dan cuba tengok tuan-puan sekalian, memang kita nampak itulah dia punya gambaran dalam ayat ini. Dia bermula dengan orang Islam dulu. Dia mendaki, dia jadi orang yang beriman, dia up sikit. So lepas dia beriman, dia belajar untuk taat kepada Allah. Lepas dia belajar untuk taat, dia belajar untuk bercakap benar ataupun dia menjadi orang yang membenarkan. Bercakap benar dan membenarkan perkara-perkara yang benar. As-sabirin, patut dia sabar. Al-khasyi'in, maka patut dia khusyuk, dia tunduk. Wal mutasaddiqin, dia banyak bersedekah. Patut baru datang dia berpuasa. Maka saya nampak satu benda yang ajaib dekat sini tuan-puan sekalian. Kalau saya susun daripada benda yang mudah kepada benda yang susah, maka Allah bagi tahu as-saimin ni hakikatnya nak jadi orang yang berpuasa. Puasa ni memang susah sebenarnya. Kan? Nak jadi orang Islam, nak compare ke puasa ni, nak jadi orang Islam ni mudah lagi daripada nak berpuasa. Sebab nak jadi Islam ni mudah ya tuan-puan sekalian. Cari 3 orang saksi nafas syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Syahadah ya. Kan? Tapi nak puasa ni tuan-puan sekalian dia susah. Dia susah. Kenapa? Sebab puasa ni tuan-puan sekalian adalah babak di mana kita dengan Tuhan je yang tahu. Setuju? Babak kita dengan Tuhan je tahu. Bila kita puasa seorang-seorang kat rumah tuan-puan sekalian, kalau duduk bujang tuan-puan sekalian dekat rumah, berpuasa. Senang tak tuan-puan sekalian nak tahan lapar dan dahaga tu kekal berpuasa di saat seorang-seorang diri dekat rumah. Susah. Dalam keadaan peti ais tuan-puan sekalian ada 7 jenis air tuan-puan sekalian, semua sedap-sedap lah ke? Kan? Ada orange-nya, ada dragon fruit dia, ada apple, dia sedap lah ke? Kan? Lepas tu dekat rumah dia tuan-puan sekalian ada makanan-makanan yang sentiasa tersedia, ready to eat tuan-puan sekalian. Duk seorang-seorang kat rumah tuan-puan sekalian sat-sat pergi dapur. Sat-sat pergi dapur. Kan? Jadi cabarannya memang susah. Dan berdasarkan apa yang kita bincang daripada surah Maryam tadi tuan-puan sekalian, lagilah menambahkan kesukaran untuk berpuasa. Kena jaga hati tuan-puan sekalian lagi susah. Jadi tuan-puan sekalian di sini Allah bagi tahu as-saimina was-saimat. Allah tak kata yasumuna. Allah tak sebut dalam sebutan fi'il, tapi Allah sebut dalam sebutan isim. Ke sana? As-saimin was-saimat ni isim ni. Kenapa Allah kata as-saimina was-saimat dalam ayat ni? Kenapa Allah sebut isim? Kenapa tidak Allah sebut dalam sebutan fi'il kepada orang-orang yang berpuasa? Allah boleh je sebut yasumuna fi Ramadan. Mereka ini berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ini adalah orang-orang yang berpuasa, ini isim. So kenapa Allah guna isim? Sebab ni tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu, contoh dalam puasa Ramadan ada 30 hari. Tapi untuk orang-orang itu digelar oleh Allah sebagai as-saimin, is not semudah orang itu tahan lapar dan dahaga. Dia mungkin menjadi orang yang as-saimin di hari pertama Ramadan, tapi hari kedua, ketiga, keempat belum tentu lagi. Sebab as-saimin tuan-puan sekalian bermaksud orang ini memang sudah dikenal pasti dan memang secara luarannya, secara tampaknya memang dia itu digelar sebagai orang yang berpuasa. Pernah tak kita dengar dialog dekat office kita ke ataupun dekat luar sana? Pernah tak ada orang tegur kawan-kawan kita ataupun kita, kau ni puasa ke tak puasa? Pernah tak kita dengar dialog sebegini? Kan? Ada orang, dia melihat orang yang lain sampai dia terdetik nak bertanya soalan, kau ni puasa ke tak puasa?
Pernah dengar tak dialog tu? Pernah tak kita yang bertanya ataupun kita yang ditanya soalan begitu? Pernah kan? Kan? Agak-agak kenapa muncul macam tu? Contoh kalau kita lah yang rasa nak bertanya kepada orang, kau ni puasa ke tak puasa? Agak-agak situasi apa yang telah menyebabkan kita bertanya soalan, kau ni puasa ke tak puasa? Cuba Tuan Puan sebutkan pada saya, situasi apa yang telah menyebabkan Tuan Puan nak bertanya kepada orang, kau ni puasa ke tak puasa? Cuba sebutkan. Mengumpat. Nampak cergas Kan? sangat mengumpat. Dia cergas. Lepas tu kita nampak Tuan Puan sekalian, mengumpat, dia nampak macam dia buat dosa Tuan Puan sekalian. Perasan tak Tuan Puan sekalian? Kadang-kadang bila kita tengok norma masyarakat Tuan Puan sekalian yang masih lagi bergelumang dengan maksiat, kadang-kadang kita tengok kawan kita dok lara tengok YouTube Tuan Puan sekalian, tengok Netflix macam tak ingat dunia time bulan puasa ni, kita pun terdetik. Dia tengah duk pasang dia punya headphone, dia pasang dia punya Netflix Tuan Puan sekalian, lalu kita tanya, kau ni puasa ke tak puasa? Kita nampak je orang tengah buat lara Tuan Puan sekalian, kita terdetik nak tanya, kau ni puasa ke tak puasa? Mengumpat ke, sarkastik ke, apa juga keadaan, termasuklah Tuan Puan sekalian, orang tu nampak cergas macamnya. Dia punya bibir tak kering kan Tuan Puan sekalian. Kan? Dia punya tu Tuan Puan sekalian, Masya Allah, memang dia punya tu, nak katanya kita nampak dia tu bertenaga yang amat. Itu pun salah satu Tuan Puan sekalian. Kan? So nak kata, betul Puan Saliza, perangai dia tu sama je macam bulan Ramadan. Kita tengok Tuan Puan sekalian satu trend ni, bila sebelum Ramadan ni, Masya Allah, dia punya perangai tu memang teruk lah. Tapi bila masuk Ramadan, sebelum ni contohlah Tuan Puan sekalian, sebelum Ramadan tak pakai tudung. Tapi lepas ni Tuan Puan sekalian, kita akan tengok satu trend, masuk Ramadan dia akan pakai tudung tu, Ustaz. Sebab tanda dia menghormati bulan itu dan dia cuba nak nampakkan yang dia itu berpuasa. Betul tak? Kalau sama dengan sebelum Ramadan, kita akan tanyalah, kau ni puasa ke tak puasa? Jadi Tuan Puan sekalian, as-saimin ini bermaksud orang itu adalah orang yang sudah sinonim. Bila disebut tentang orang itu sudah sinonim dengan puasa. Maksudnya bila kita tengok orang itu, kita akan kata, dia tu memang berpuasa. Walaupun dia tak perlu cakap yang dia tu berpuasa, tapi dengan melihatnya saja, kita kata orang tu berpuasa. Orang tu puasa. Jadi kalau muncul persoalan, dia ni puasa ke tak puasa, maka ini bukan saimin. Saimin adalah orang itu sudah sinonim dengan puasa. Tengok dia pun kita nampak dia tu puasa. Itu maksudnya. Sebab itu Tuan Puan sekalian, kalau fi'il ini dia terikat dengan masa. Macam fi'il kan Tuan Puan sekalian, dia ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dia ada past tense, ada present tense. Itu menandakan fi'il dia terlibat dengan dia terikat dengan masa. So mungkin dia puasa madhi semalam, tapi hari ni dia tak berpuasa. Semalam molek comel Tuan Puan sekalian, mulut jaga, dia tak makan, dia tak minum di siang hari, good. Tapi esoknya Tuan Puan sekalian, dia jaga, dia tak makan, dia tak minum, tapi mulut puaka kembali. Mulut puaka tu kembali balik. Panas baran kembali balik Tuan Puan sekalian. Hari pertama puasa Tuan Puan sekalian, Allah senyap dia, tak bercakap banyak dia Tuan Puan sekalian. Tapi hari kedua Tuan Puan sekalian, kan Tuan Puan sekalian, tiba-tiba jam Tuan Puan sekalian pula. Jam teruk Tuan Puan sekalian, dia marah orang yang dekat jalan raya tu. Jam mana kita boleh kawal Tuan Puan sekalian? Yang kita boleh kawal adalah waktu pukul berapa kita keluar. Mana boleh kawal jam dekat jalan raya? Kan? Dia Tuan Puan sekalian, itu gambaran dia. Dia jadi panabaran balik Tuan Puan sekalian. So semalam mungkin dia puasa, tapi hari ni mungkin belum tentu lagi dia puasa. Itu. Boleh faham tak? So kalau fi'il dia terikat dengan masa. Sebab tu Allah tak guna fi'il dalam ayat ni. Sebab Allah nak bagi ganjaran besar ni. Dia takkanlah ganjaran besar sebegini adalah orang yang sekejap puasa, sekejap tak. Sekejap puasa, sekejap tak. Tuan Puan sekalian kena faham. Bila saya sebut puasa ni, Tuan Puan sekalian kena relatekan dua ayat kita bincang tadi tu. Jangan faham puasa tu lapar dan dahaga saja. Tapi ingat, hati pun kena jaga. Kan? So Tuan Puan sekalian, Allah nak bagi ganjaran besar dalam ayat ni. So Allah tak nak bagi pada orang yang tak konsisten dalam puasanya. Allah nak biar puasa tu 30 hari tu Tuan Puan sekalian memang sinonim dengan dia. Ya betul Puan Intan. Kalau dalam bahasa Melayu, mereka memang perlu jadi seorang yang pempuasa. Pempuasa ialah pempuasa. Dia bukan orang yang berpuasa itu adalah fi'il. Tapi pempuasa disinonim dengan puasa. Disinonim dengan puasa. So itu yang kita nak jadi di 30 hari Ramadan itu nanti Tuan Puan sekalian. Okey, as-saimin was-saimat. Sebab saya ulang, so fi'il dia terikat dengan masa, tapi isim dia tak terikat dengan masa. Contoh, kalau saya ni nama saya Syahmi, kalau katakan saya mati Tuan Puan sekalian, nama saya masih lagi Syahmi tak Tuan Puan sekalian? Masih lagi. Kan? Sebab nama ni dia kekal. Dia permanent. Kalau fi'il dia adalah temporary. Dia sementara je.
Sebab dia terikat dengan masa. Tapi kalau isim dia permanent, tuan sekalian. Dia akan selama-lamanya kalau orang tu nama tu lah. Kalau dia hidup sebagai kucing, dia mati pun sebagai kucing. Contoh gambaran dia. So as-saimin dia sinonim. Orang nampak dia tu dia adalah seorang yang pempuasa. Okey, pempuasa. Okey? Dan okey, ustaz, mana nama Allah muncul kat sini? Okey, cuba tengok molek ni. So dalam ayat ni, cuba tengok surah Al-Baqarah tadi. Bila Allah kata tahan lapar dan dahaga, ada tak tuan sekalian dalam ayat ni Allah sebut nama Allah kat sini? Ada? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak ada kan? Walaupun ini adalah dialog Allah, ayat Allah, kalam Allah, tapi tak muncul nama Allah kat sini. Tapi bila bab jaga hati, muncul nama Allah Ar-Rahman. Tapi bila cerita pasal nak menjadi pempuasa, sinonim dengan puasa, Allah ada keluarkan nama dia juga. Mana Ustaz? Tu Allah tu. Allah tu. Betapa Allah nak bagi tahu orang yang sudah menjadi seorang yang pempuasa, Allah sangat-sangat sudi bersama-sama dengan mereka ni. Nama Allah appear dengan orang yang pempuasa sebegini. Dan tuan sekalian cuba tengok Allah kata apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah akan sediakan untuk mereka. Orang-orang yang digelar ke atas ni tuan sekalian, mereka ini bukan orang yang flip-flop. Bukan yang tak konsisten beriman, Muslim, taat, yang sedekah. Bukan tak konsisten, mereka konsisten. Mereka sinonim dengan perkara yang disebutkan di atas ni. Maka Allah kata untuk mereka semua ni, disediakan tuan sekalian, maghfirah, keampunan. Dan ada tan dekat sini tuan sekalian. Maghfiratan. Maksudnya keampunan yang, orang kata apa? Overwhelming. Keampunan yang memang terlalu banyak keampunan Allah berikan kepada mereka. Sebab dia jadi ghairu ma'dud, dia jadi nakirah, benda-benda yang tidak boleh dibilang. Uncountable tuan-puan sekalian. Sesuatu kalimah yang ada tan, ada fathatain baris dua di atas, dia jadi uncountable, ghairu ma'dud. Uncountable. So untuk mereka, keampunan yang tidak terbilang banyaknya, dan wa ajran aziman, ada pahala, ada ganjaran yang mulia. Dan tak terkira dan tak terbilang banyak dan mulia dia tuan-puan sekalian. Kalau hari ini, kalau kita askar, kan ada darjat-darjat kan, ada apa ni? Tuan-puan sekalian, pin benda? Apa tahu orang panggil benda ni? Lupa dah istilah dia. Kan, dia ada darjat-darjat tu. Angkat ke atas. Ya? Pip. Namanya Pip. Pip. Rank Ustaz, rank. Oh, rank. Banyak. Paku. Yes, paku. Paku ni. Kan? So, based on this, kita boleh ukur kemuliaan. So, saya tak ingatlah dia punya tu ada warna merah apa tu campur dengan kuning. Saya tak hafal benda ni. So, paku-paku tu boleh menyebabkan kita mengukur kemuliaan seseorang. Tapi dalam syurga nanti tuan-puan sekalian, once Allah bagi pahala dan ganjaran kepada kita yang sinonim dengan perkara-perkara yang Allah sebutkan dekat atas ni, maka Allah akan bagi kemuliaan yang kita tak boleh nak ukur. Sebab apa? Sebab terlalu amat mulianya. Tak rasa terpanggil ke kita dengan ayat sebegini tuan-puan sekalian? Ui, ajran aziman. Kan kita hari ini terpuaskan dalam bab belajar, kita boleh ukur kemuliaan. Oh, orang ni diploma. Orang ni degree. Kan boleh ukur kan? Orang ni master, orang ni PhD, orang ni profesor. Kita boleh ukur dengan gelaran. Kemuliaan seseorang kat muka bumi ni. Tapi dekat akhirat nanti, once masuk syurga, kemuliaan tu tak boleh nak bilang. Tak boleh nak ukur sebab terlalu mulia. Tak ada satu nisbah. Tak ada satu ukuran pun yang boleh letakkan sebagai kayu ukur untuk nak ukur kemuliaan manusia dekat akhirat nanti dengan mendapat ajran aziman. Yes, infinity. The infinity. So inilah satu panggilan yang luar biasa daripada Allah untuk kita mensinonimkan diri kita dengan puasa. Jadi tuan-puan sekalian, ada Allah dekat sini. Allah guna namanya yang memang Allah sebut namanya Allah. Innani anallah tu kan. Allah guna nama dia yang asal tuan-puan sekalian, yang satu itu untuk bagi tahu tentang aku sendiri yang akan menyediakan semua nikmat-nikmat ini kepada kamu. Dan saya lupa nak sebut tadi tuan-puan sekalian. Selepas puasa ni kan ada sebut pasal menjaga kemaluan kan? Kan wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki yang menjaga maruahnya dan juga perempuan-perempuan yang menjaga maruahnya. Lepas tu ada wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka tuan-puan sekalian tahu tak kenapa Allah sebut ada dua lagi lepas saimin?
Seolah-olah tuan-puan sekalian, berpuasa ini, tuan-puan sekalian, kalau saya boleh sebelum saya nak cerita pasal puasa ni kan, menjaga kemaluan dan menjaga maruah ini tuan-puan sekalian, dia melibatkan apa ni? Pengurusan apa ni? Menjaga kemaluan, menjaga maruah ini melibatkan pengurusan apa? Nafsu kan? Nafsu. Pengurusan nafsu kan? Pernah dengar tak tuan-puan sekalian, macam mana cara untuk kita nak kekang nafsu? Nafsu yang terlalu liar, terlalu sukar ditundukkan, cara macam mana kita nak tundukkan? Kena puasa. Kan? Sekarang dah tahu dah kenapa Allah sebut puasa dulu baru jaga wal hafizina furujahum. Sebab in order to achieve this, menjaga kemaluan dan menjaga maruah, as-saimin was-saimat. Tapi ada orang yang keluarkan statement macam ni, Ustaz, saya puasa Ustaz, tapi nafsu macam biasa je. Kan, liar macam biasa je. Susah nak ditundukkan macam biasa je. Tuan-puan sekalian, ingat Allah kata berlakunya al-hafizina furujahum wal hafizat ini dengan syarat kita menjadi as-saimin. Kita dah bincang tadi, as-saimin itu adalah pempuasa. Isim, bukan fi'il. Yang banyak orang buat hari ini puasa dalam bentuk fi'il sahaja. Jadi nak capai menjaga kita punya nafsu ni tuan-tuan sekalian adalah dengan mensinonimkan puasa dalam diri kita. Mendirikan institusi puasa tu dalam diri kita. Itu baru jadi cara untuk mengekang nafsu dengan puasa. So itu dia punya highlight dia. Dia punya logik yang Allah bawa dekat sini. So tuan-puan sekalian pegang benda tu. Saya bukan nak jadi orang yang berpuasa, saya nak jadi pempuasa. Ini target kita untuk Ramadan kali ini. Boleh? Okay? Dan tuan-puan sekalian, tak cukup dengan Allah kata dia akan menyebabkan dengan jadi pempuasa, dia akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang menjaga kemaluan, menjaga maruah, menjaga nafsu. Yang paling besar tuan-puan sekalian, yang paling bagus, yang paling best sekali adalah kita akan menjadi orang-orang yang pengingat. Kalau tadi pempuasa, pengingat kepada Allah yang banyak dan pengingat kepada Allah yang setia. Wazakirin Allah kathiran. Pengingat kepada Allah yang banyak dan setia tuan-puan sekalian. Jadi nak katanya, rupa-rupanya kita ingat ke, dengan puasa-puasa tu yang telah menyebabkan saya menjaga nafsu saya. Tapi tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita ingat, sebab dia menyebabkan saya makin kuat jati diri kot untuk nak kawal nafsu ni. Bagi saya kadang-kadang bukan sebab itu kita kawal nafsu tuan-puan sekalian. Kita berjaya kawal nafsu. Bukan sebab kita berjaya urus dan kekang. Tapi bagi saya, antara cara untuk urus nafsu ni juga bukan endurance kita untuk tahan. Tapi cara yang bagus juga untuk kontrol nafsu ni adalah kita alihkan perhatian kepada benda lain. Faham tak? So contoh ada satu desakan nafsu ni, dia suruh kita buat something yang tak baik. Masa tu. Tapi pengurusan nafsu is not about endurance, atau endurance, ketahanan. Saya tak nak buat, saya tahan. It's not about endurance. Tapi kemampuan kita untuk mengalihkan fokus pada ketika itu. Jadi dengan berpuasa tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar membantu endurance kita. Tahu tak endurance? Boleh faham tak istilah ni? Bukan sekadar membantu endurance, tetapi dia membantu kita untuk mengalihkan fokus kepada apa? Mengalihkan fokus kepada banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Terurusnya nafsu adalah disebabkan kita banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tak ada masa nak terdetik, nak buat perkara-perkara yang tak bagus. Divert fokus. Itu. Terima kasih Puan Anis Harsila. Divert fokus. Kita mengalihkan perhatian. So puasa tuan-puan sekalian, betul tak betul? Kita ni tuan-puan sekalian, nak saksi puasa ni is not about endurance je. Pasal tak? Puasa ni, kita tahan lapar dahaga ni, dia bukan semata-mata endurance, ketahanan kita untuk tahan lapar dan dahaga. Tapi tuan-puan sekalian, kemampuan kita mengalihkan kepada benda-benda lain yang menyebabkan kita terlupa yang kita ni tengah menahan lapar dan dahaga. Sebab itu tuan-puan sekalian, pernah tak kita pergi office tuan-puan sekalian, kita berpuasa, tiba-tiba kita rasa, dah buka puasa dah. Sebab apa? Sebab dekat office kita tengah sibuk buat kerja. Kita tak perasan masa bergerak dengan terlalu pantas. Dia berbeza dengan orang yang berpuasa, tak ada buat apa-apa tuan-puan sekalian. Yang ni yang main benda-benda yang menghasut kita ni. Yang terdetik rasa nak buka puasa lah, nak tengok cerita-cerita yang lara lah dekat TV. Sebab tak ada kerja. Jadi Allah kata,
puasa ni akan menyebabkan kamu belajar macam mana nak alihkan perhatian. Dan itu juga membantu kamu untuk urus nafsu kamu, khususnya melibatkan syahwat kamu. Mengurus syahwat kamu sebab kamu alihkan perhatian kamu pada benda lain. Dan dia juga akan menjadikan kamu dah tahu dah. So kalau aku tak ada benda nak buat, aku nak buat apa ni? Sebab tadi kemampuan kita mengalihkan perhatian ke fokus pada benda lain. Tapi nak fokus pada benda lain itu nak fokus apa? So ayat terakhir, benda terakhir Allah sebut dalam ayat ni adalah it's good for you kalau kamu boleh alihkan perhatian kamu kepada ingat Allah dengan banyak. So kita mungkin tertanya, nak alih ke mana Ustaz? Kerja dah settle. Buat benda yang nak baca Quran dah settle. Benda bermanfaat banyak dah settle Ustaz. Tak tahu nak buat apa. Baju raya pun dah beli. Kan contoh. Kan? Baju raya pun dah beli masa bulan Rejab lagi saya dah beli Ustaz. Bukan Syaban. Rejab dah beli dah baju raya. Kan? Punya nak fokus untuk Ramadan. Saya tak ada nak buat apa-apa lah Ustaz. Netflix yang tinggal sekarang. So Allah kata, it's good for you kalau kamu boleh alihkan perhatian kamu untuk وَذَّكِرِنَ kathira. Mengingati Allah dengan banyak. Bagulah Allah kesediakan maghfiratan wa ajran azima. Boleh faham setakat ni tuan-tuan sekalian? So susunan dalam ayat ke-35 surah Al-Ahzab ni sangat signifikan dan sangat realiti kepada kita hari ini. Setuju? Kan? So dia menjawab persoalan dan dilema, kenapa puasa tak mengekang nafsu saya? Sebab kita hanya sekadar menjadi orang yang berpuasa, tidak pempuasa. So we get the answer already. Kan? Kita dapat jawapan dia. So sekarang ini juga dengan nafsu yang terurus, kita akan banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa tuan-puan sekalian cukup sekadar itu. Sebab yang lain-lain ni tuan-puan sekalian saya tidak ada banyak nak cerita. Kalau ikutkan ayat ni saya nak cerita pasal Hudal Linnas, tapi saya rasa benda tu pun yang dah common banyak ustaz-ustaz kita dah discuss. Saya cuma nak ambil perspektif yang jarang-jarang orang ambil perhatian. So saya nak bawa ni perspektif. Mudah-mudahan with new perspektif ini tuan-puan sekalian akan nampak lah macam mana nak undergo Ramadan. Kata puan sekalian, saya pun akan nampak, kita semua akan nampak macam mana undergo Ramadan dengan berkualiti dan kita mencapai perkara yang kita nak capai. So jadilah pempuasa, bukan sekadar orang yang berpuasa. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan kembali kepada Kak Syida. Saya minta maaf tuan-puan sekalian kalau ada salah silap dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam sesi penyampaian pada hari ini. Kembali pada Kak Syida, insyaAllah. Ada yang bertanya soalan, boleh ke Ustaz? Sekejap. Boleh, tapi kalau tak boleh jawab, saya serah pada yang lebih tahulah. Boleh Silakan. Lisa? Walisa. Walisa pun ada juga kat sini ya. Okay. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang implementasi kita bersolat tarawih untuk para wanita ni. Adakah lebih baik bersolat di rumah, lebih afdal bersolat di rumah ataupun beriktikaf di masjid Ustaz? Okay. Apa Puan Lisa, boleh tak saya hold soalan ni? Sebab bukan hold untuk saya tangguh ke next session kan? Sebab next session tu pun tak pasti berlaku tidak. Susah. Susun jadual. Saya tangguhkan insya-Allah Ramadan ni Puan Lisa akan dapat jawapan. Sebab apa? Saya teaser siap-siap. Tadabbur Center untuk Ramadan yang akan datang ni, kita macam sebelum ni kan kita ada tadabbur bersama murabbi, kita ada macam-macam lah program Ramadan. Tahun ini program yang kami lancarkan, saya tak lancar lagi tapi saya bagi tahu siap-siap lah. Ini special untuk orang yang follow GAA. Program kami untuk Ramadan tahun ini adalah 30 pesanan suara. Nama program itu 30 pesanan suara. Dan dalam 30 pesanan suara itu ada salah satunya soalan Puan Lisan, iaitu dilema ibu-ibu nak solat di masjid ke ataupun nak solat di rumah. So kita bagi macam mana Quran respon terhadap isu macam ni. Boleh tak kita tunggu nanti? So akan ada 30 pesanan suara sepanjang Ramadan nanti. So kita tak guna Facebook, kita tak guna Instagram, kita cuma guna Telegram sahaja. So dia akan masuk ke dalam notifikasi tuan-puan sekalian dan tuan-puan sekalian akan mendengar 30 pesanan suara sepanjang Ramadan nanti. Tapi tuan-puan sekalian, untuk makluman, kemungkinan tuan-puan sekalian akan dengar 10 pesanan suara secara percuma dan 20 pesanan suara lagi tuan-puan sekalian akan dengar di Tadabbur Plus. So kena enroll lah Tadabbur Plus tuan-puan sekalian. So 10 itu untuk nak bagi clickbait je sebenarnya. Nak bagi tuan-puan sekalian pergi kepada benda lagi besar. Sebab Tadabbur Plus tu dia bukan ada 30 pesanan suara tu je. Dia akan ada lebih daripada 30 pesanan suara. Ada ulum Quran dan sebagainya. So tuan-puan sekalian nanti insya-Allah just follow Telegram Tadabbur Center. So nanti kita akan
war-warkan dan ada banyak dilema. Sebab 30% suara ni dia menjawab 30 dilema yang ada dalam bulan puasa. Sebagai contoh macam Puan Lisa sebut tadi, seterusnya kalau budak-budak bising dekat masjid, macam mana kita nak buat? Walaupun AJK dah tegur budak-budak jangan bising, tapi kita yang tengah solat ni macam mana? Kan? Apa yang kita boleh buat? How to respond? Seterusnya, nak solat 8 ke nak solat 20 rakaat? Kan? Macam mana nak respon kepada imam yang baca ya Allah punyalah slow, lepas tu mengantuk. So banyak isu-isu dilema-dilema puasa dijawab dengan 30 pesanan suara insya-Allah. Boleh? So tuan-puan sekalian kalau nak dapat sneak peek tentang Tadabbur Plus, tuan-puan sekalian boleh buka Tadabbur Plus. Tuan-puan sekalian bila dah sign up tu, tuan-puan sekalian boleh terus masuk, boleh tengok sendiri apa yang ada kat dalam Tadabbur Plus. Cuma bila tuan-puan sekalian tekan video tu, dia akan kata sila langgan dulu lah. Itu dia punya bukan trik lah. So tuan-puan sekalian boleh tengok apa yang ada. Kalau tuan-puan sekalian rasa macam worth lah nak langgan setahun, langganlah setahun. Sebab kita keep update new video tuan-puan sekalian daripada hari ke hari. So ada banyak lagi tuan-puan sekalian. Sekarang ni pun dah banyak dah. So tuan-puan sekalian kata lah sikit ni je akan ada keep di-upload tuan-puan sekalian. Yang sedia ada tu pun dah banyak. Habis tontonnya ada dulu. Lepas ni kita akan keep up to date lagi dan lagi insya-Allah. Sebab kita tuan-puan sekalian, kita tak upload video sesuka hati. Tim saya sangat mementingkan kualiti. Bukan semata kualiti video tuan-puan sekalian mungkin tak dapat nak jaga lagi at first ni sebab kita baru berjinak-jinak dalam dunia TV di website ni tuan-puan sekalian. So kita fokus kepada quality check QC in terms of kesahihan hadis, kesahihan tafsir. Jadi kerja tu memang kerja susah. Memang kena dengar sebutir-sebutir semula apa yang ustaz-ustaz dah kongsi. Ada je kita trace hadis dhaif dan ustaz tu tak mention hadis dhaif tuan-puan sekalian, kita auto remove benda tu. Kena cut. So memang kerja panjang tuan-puan sekalian. Bayangkan video TC ni beribu tuan-puan sekalian. Video TC nak kena saring ribuan video dan setiap video plus minus 1 jam ke 2 jam. Memang tuan-puan sekalian kena doakan tim-tim saya ni kuat stamina mendengar je. Tiap-tiap hari kerja dia dengar kuliah tadabbur je tuan-puan sekalian. Duk tapis yang ni kena check, kena takhrij. Memang banyak kerja tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian doakan tim saya terus kuat. Dan tuan-puan sekalian doakan juga Tadabbur Plus terus maju. InsyaAllah daripada hari ke hari, bulan ke bulan, kita akan terus upload, kita akan keep update dan upload new quality content insyaAllah. Dah banyak kita susun tuan-puan sekalian. Enroll lah tuan-puan sekalian. Saya sangat-sangat galakkan insyaAllah. So nantikan 30 pesanan suara. Walaupun itu drama TV tuan-puan sekalian, tapi itu yang kita cuba nak bawa perubahan lah untuk Ramadan yang akan datang insyaAllah. Wallah alam. So itu respons saya Puan Lisa. Saya just kadang nak bawa tuan-puan sekalian pergi ke 30 pesanan suara itu insyaAllah. Ustaz, spesialis lah bagi ni Ustaz. Kita selama ni kan memang betul lah kat Syida dan tak tahu sahabat-sahabat lain semua berkenaan dengan surah Maryam dan surah Al-Ahzab Ustaz. Jarang dikupas oleh para asatizah berkenaan dengan Ramadan kan. Lalu dikupaskan berkaitan dengan surah Al-Baqarah tu kan gitu. Sentiasa ayat tu saja. Tapi hari ni Ustaz memang rasa macam tak, bukan Ustaz bukan tak percaya, macam rupanya ada dekat situ Allah bagi tahu kat kita puasa kita sebenarnya kan, untuk menahan mulut, untuk menahan nafsu. Jadi selama hari ni kita fokus kepada ayat Al-Baqarah tu 1-3 sampai ke 1-6 tu sendiri kan. Tak tahulah sahabat-sahabat semua. Mungkin first time ikut ya kita ditadaburkan dengan surah-surah berkenaan ni kan. So berbuka orang rasa macam tak perlu Ustaz, misalnya kita orang akan lebih Kak Syeda lepas ni akan lebih tengok follow up balik semula dengan apa kita dah belajar ni. Lepas tu kita orang akan bagaimana kita kena ambil dayat ni dan kita kena fokus dan kita kena buat Ustaz. Kita buat Ramadan ni, inilah langkah-langkah kita untuk dapat puasa kita tu kan. First time lah Ustaz, Kak Ida rasa betul lah apa ni kan direzekikan Allah untuk mengisi kantung puasa kami nanti kan dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga untuk menjaga hati tu payah Ustaz. Nak tahan mulut tu boleh kita berpuasa tapi hati kita sedang berkata-kata Ustaz kan. So dengan adanya ayat Ustaz Tadabbur ni, kita orang akan follow up, kita orang akan buat revision dan kita orang kena faham apa Ustaz sampaikan ini. Itulah puasa kita sebenarnya. Kalau kita nak puasa kita diterima dan kita nak apa yang kita dapat Syawal nanti, macam Ustaz cakap, Syawal lagi kita dah berlembu-lembu dengan pakaiannya, dengan baju, dengan masakan semua penuh atas meja. So dekat situ nanti kan sahabat-sahabat semua boleh tengok macam mana preparation raya kita nanti. Tu Ustaz ya.
Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasih Ustaz atas perkongsian pagi ini. Sangat bermakna walaupun Ustaz terkejar dan walaupun daripada bulan November, now bulan hujung bulan ada rezeki kami lah untuk preparation Ramadan ni Ustaz. Sangat bermakna Ustaz. Tak sia-sialah penantian kami selama 3 bulan tu. Walaupun kosong 3 bulan tapi diisi untuk Ramadan kami Ustaz. Saya rasa sangat beruntung dan sangat betul Ustaz. Sebab preparation kami untuk Ramadan ni Ustaz. Selama hari ni kan ilmu-ilmu itu biasa saja tu Ustaz. Tapi hari ni kan up lagi iman kita, up lagi pengetahuan ilmu kita orang. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. So Ustaz, terima kasih keberkatan pagi ni. Sangat-sangat kami hargai Ahsanul Amalan ni memang menunggu masa untuk Ustaz kan. 78 orang yang berada di online kita di Zoom dan lebih kurang dalam 10 orang atau 15 orang di FB Live. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sanggup join reward juga Terima sebab kasih, Ustaz Ustaz. punya kelas. Assalamualaikum. Cara Yang lepas dengan saja kapal dan surah Al-Asr Ustaz. Dan sikit doa Sanggup Ustaz. join Ustaz punya kelas ni walaupun dalam buat. Sebab susah nak dapat kelas Terima kasih Ustaz. 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 Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Dan juga Al-Asr Ustaz. Terima kasih Ustaz. First time saya Allah ni. khairan Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ustaz. Terima kasih Syida. Sama Terima kasih. kasih semua ya. InsyaAllah Ustaz. Ustaz keluar alamak pun nak cakap. Terima Liza kasih, kat Liza. hospital tu. Liza kat Hospital hospital mana? tu. Kelantan. Sudah. Liza masuk hospital ke? Masuk hospital balik semula. Di Kelantan, Liza. Tak, ke Sungai Petani Kedah. Kita Sungai Petani. Terima kasih ya semua. Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Okey, cepat insyaAllah. sembuh Terima kasih. Liza. Semoga cepat sembuh. Angioplasty dah buat, Liza. Dah. Sudah. So, apa? Berapa blockage? Kak Syida tutup live dulu Kak Syida. Tutup live FB dulu. Nge-record. So, Dah buat berapa dah. blockage? Satu. Alhamdulillah. Dah Satu aja. selesai dah. Satu aja. Alhamdulillah.